Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Munirah Muhammad daripada atlasdi.malaysia.com. Di dalam video ini, saya ingin membincangkan perbezaan di antara memos dan komen di dalam perisian Atlas TI. Jadi ini adalah antara satu soalan favourite ni yang mana rajin diajukan kepada saya kerana terdapat beberapa ciri memo dan beberapa ciri komen yang agak serupa sehinggakan pengguna merasakan bila masa nak menggunakan memo dan bila masa nak menggunakan komen. Jadi harapan saya dengan adanya video ringkas ini boleh memberikan penerangan ataupun penjelasan kepada pengguna yang mempunyai sebarang persoalan mengenai perbezaan di antara dua perkara ini di dalam Atlas TI. Jadi, mula-mula sekali saya ingin memberikan pengenalan terlebih dahulu apakah di antara objek-objek yang terdapat di dalam Atlas TI. Sudah tentu bukan sahaja 6 yang ditayangkan di hadapan ini, bahkan 6 ini hanyalah objek-objek utama yang kita selalu pakai di dalam Atlas TI, tapi ada juga objek-objek lain yang saya tidak terangkan kerana poin yang saya nak tunjukkan ialah beza di antara memo dan juga komen. Jadi apakah antara objek tersebut? Yang pertama sudah tentu ialah primary document, iaitu data yang kita ingin analisa tadi. Quotation ialah sebahagian daripada primary document yang kita rasakan penting untuk kajian kita. Quotation ini kita boleh hubungkan dia dengan quote kerana quote ialah konsep-konsep untuk tema yang membuat rangka kajian kita. Ataupun quotation juga boleh dilinkkan kepada memo kerana memo ialah satu nota kaki ataupun nota ringkas di mana untuk memberikan sebarang penjelasan lanjut ataupun sebarang stick on notes. Fungsi dia sama seperti stick on notes yang kita ingin hubungkan dia dengan mana-mana objek lain di dalam Atlas TI. Selain itu kita juga mempunyai families. Sekiranya anda sudah biasa menggunakan perisian Atlas TI sebelum ini, terminologi-terminologi yang saya sedang terangkan sekarang bukanlah sesuatu yang asing bagi anda. Seterusnya ialah families. Families ialah seperti folder ataupun file-file di mana kita kumpulkan beberapa objek yang sama untuk mengikut karakter masing-masing. Sebagai contoh, kita ada family untuk primary document jurnal artikel. Kita ada family untuk primary document temu bual. Kita juga ada family untuk primary document pemerhatian contohnya. Kita juga ada family untuk codes. Persoalan kajian pertama, kod A, kod B, kod C. Persoalan kajian kedua, kod A, kod B, kod C contohnya. Selain itu, kita juga mempunyai network, iaitu representasi secara visual apakah analisis yang kita telah hasilkan sebelum ini. Jadi, objek-objek ini adalah sesuatu yang stand alone. Dia boleh wujud dengan sendirinya di dalam Atlas TI. Di samping itu ada satu terminologi lain iaitu comment. Comment ialah deskripsi yang kita boleh berikan kepada tiap-tiap satu objek yang ada di dalam Atlas TI ini. Sebagai contoh, primary document boleh mempunyai komennya sendiri. Komen di dalam untuk primary document ialah apakah karakter, apakah deskripsi, apakah penjelasan yang kita ingin berikan untuk primary document tadi. Sebagai contoh, komen untuk primary document boleh jadi citation, boleh jadi abstract, boleh jadi penjelasan mengenai siapakah peserta kajian kita yang kita telah temu bual sebelum ini. Komen untuk quotation juga boleh dihasilkan kerana sekiranya quotation itu adalah satu perenggan ataupun satu ayat yang berkaitan dengan kajian kita, jadi kita boleh berikan komen sebagai contoh, ayat ini ialah sangat bermanfaat untuk kajian saya contohnya. Memo juga ialah satu objek yang boleh mempunyai komen untuk dia sendiri. Sebagai contoh, memo untuk research question ketiga. Komennya ialah apakah itu research question ketiga tadi, iaitu untuk apakah berkaitan di antara bla 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 kepada bla 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 contohnya. Kod juga boleh mempunyai komen. Kod sebagai contoh konsep pendidikan. Jadi apakah deskripsi yang kita ingin berikan kepada kod tadi sebagai contoh
apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi itu ialah kita punya our description for that code. Families juga boleh mempunyai komen sendiri apakah penjelasan kita untuk jurnal-jurnal artikel yang diterbitkan di Malaysia. Apakah deskripsi untuk jurnal-jurnal artikel yang diterbitkan di Singapura contohnya. Network juga perkara yang sama, ia boleh mempunyai komen untuk network tadi. Baik, ini adalah secara teorinya. Jadi saya ingin tunjukkan kepada anda, sekiranya anda melihat di dalam HSTI kita, okay, ini adalah sebagai satu contoh di sebelah kiri, kita punya satu jurnal artikel. Di dalam terminologi HSTI kita memanggilnya sebagai primary document. Ada satu perenggan penting di dalam jurnal artikel ini yang saya rasakan dia sangat relevan untuk research saya, jadi saya highlightkan dia. Apabila kita highlight, dia menjadi quotation. Jadi inilah contoh quotation satu yang mana boleh dihubungkan dengan code. Code ini adalah konsep ataupun tema kajian kita. Dia akan membentuk rangka kajian. Jadi, salah satu konsep ataupun tema di dalam rangka kajian saya adalah konsep pendidikan. Jadi, memandangkan perenggan ini bercakap mengenai konsep pendidikan, jadi saya codekan dia dengan konsep pendidikan ataupun saya labelkan dia dengan ataupun saya tagkan dia dengan konsep pendidikan. Pada masa yang sama, saya juga berpendapat bahawa quotation ini boleh menjawab persoalan kajian saya nombor 1. Menjawab RQ1. Jadi saya letakkan memo saya di sini yang mana satu quotation akan mempunyai satu quote dan juga mempunyai satu memo. Memo yang ada hubungan dengan mana-mana quotation, dia dinamakan sebagai linked memo. Memo yang berhubung. Ada juga satu jenis memo lain iaitu free memo, iaitu memo yang tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana quotation atau mana-mana objek lain di dalam projek Atlas CI kita. Sebagai contoh, memo to-do list. Okay? Untuk setiap satu objek yang anda boleh lihat di hadapan kita, dia boleh mempunyai komen yang tersendiri. Okay? Sebagai contoh, quotation 1 boleh mempunyai komen untuk quotation. Code juga boleh mempunyai komen. Memo boleh mempunyai komen dan memo to-do list pun boleh mempunyai komen. Sebagai contoh, quotation 1. Apakah ayat yang dikatakan oleh penulis jurnal artikel ini? Jadi kita berikan komen kita. Pendapat ini adalah sesuatu yang konsisten dengan pemahaman saya selama ini. Itu komen kita terhadap quotation ini. Kita juga mempunyai komen untuk code, konsep pendidikan. Apa-apa poin yang berkaitan dengan konsep pendidikan. Inilah komen kita. Manakala menjawab RQ1, apakah komen kita? Komen kita ialah RQ1 ialah kenapakah pendidikan di Malaysia sangat maju contohnya. Jadi komen kepada RQ ini. Dan memo to-do list juga dia boleh mempunyai komen seperti nombor 1, download artikel. Nombor 2, hasilkan draft chapter 3. Dan manakala yang ketiga ialah bertemu dengan supervisor. Inilah to-do list. Jadi untuk tiap-tiap satu objek yang kita lihat di hadapan kita sekarang, dia boleh mempunyai komen masing-masing. Jadi anda mungkin tertanya kerana inilah ciri-ciri yang hampir sama yang dihadapi oleh penyelidik ataupun pengguna Atlas CI yang mana dia mendapati apakah beza di antara komen kepada quotation dengan memo yang dilinkkan kepada quotation. Okay? Perbezaannya ialah komen kepada quotation, dia boleh komen ini akan terus berhubung dengan satu sahaja quotation iaitu this is the comment for that particular quotation. Manakala memo pula, dia adalah satu objek yang asing, independen dan boleh berhubung dengan mana-mana objek lain di dalam projek ini. Sebagai contoh RQ1, kita ada quotation 1, quotation 2, quotation 3, quotation 4, quotation 5 dan sebagainya. Manakala comment pula ialah something yang spesifik untuk quotation itu sahaja. Jadi mari kita lihat sekiranya untuk case code-nya. Seperti tadi, quotation 1 telah dihubungkan dengan code. Pada masa yang sama, kod memandangkan dia adalah objek yang independen, maka dia pun boleh berdiri sendiri. Dia mempunyai quotation 1, quotation 2 kerana dalam Atlas CI dia akan menunjukkan kod konsep pendidikan mempunyai 4 groundedness di mana ada 4 quotation untuk kod konsep pendidikan 1, 2, 3, 4. Pada masa yang sama, kita juga boleh mempunyai komen untuk tiap-tiap satu objek tadi. Okay. Code boleh mempunyai komen dia sendiri. Quotation pun ada komen. Quotation 2 ada komen. 3 pun ada komen. Dan quotation keempat pun ada komen. Perkara yang sama kita boleh melihat untuk memo juga. Kerana memo menjawab RQ1 tadi.
dia boleh dilinkkan kepada banyak-banyak quotation, banyak-banyak objek lain seperti quotation 1, 2, 3 dan 4, dan yang mana masing-masing boleh mempunyai komen untuk tiap-tiap satu sendiri. Okay. Quotation 1 apakah komennya, quotation 2 komen dia. So di dalam kes ini memo ialah satu objek stand alone yang boleh berhubung dengan banyak-banyak objek lain. Okey, manakala komen pula ialah sesuatu yang boleh berhubung dengan satu objek sahaja pada satu-satu masa. Contohnya komen link kepada quotation nombor 2, komen link kepada memo, komen link kepada quotation. Okey. Pada masa yang sama, manakala tadi ialah contoh untuk link memo, ini ialah contoh kepada free memo di mana memo ini tidak mempunyai hubungan kepada mana-mana objek lain tetapi dia dibenarkan untuk mempunyai komen dia sendiri. Okey, sebagai contoh memo to-do list, senaraikan apakah perkara-perkara yang anda perlu lakukan. Contohnya 1, 2, 3, 4 to-do list lah, senarai yang kita perlu laksanakan ataupun siapkan. Manakala yang terakhir sekali adalah quotation. Jadi quotation dia boleh mempunyai hubungan kepada kod lah, memo lah dan sebagainya. Tapi perlu diingatkan dia boleh mempunyai satu sahaja komen yang dihubungkan kepada dia. Okey, jadi mari kita lihat bagaimanakah semua ini apa yang saya baru sahaja bentangkan di dalam slide PowerPoint ini sekiranya saya tunjukkan dia di dalam Atlas TI. Jadi inilah salah satu projek yang baru sahaja saya hasilkan sebentar tadi dan kita mempunyai satu jurnal artikel di hadapan kita iaitu tulisan Smith 2012. Apabila saya membaca, saya mendapati bahagian ini amat penting dan relevan dengan kajian saya, maka saya ingin memberikan dia kod konsep pendidikan. Jadi saya highlight terlebih dahulu untuk menjadikannya quotation. Saya akan pergi untuk createkan kod di sini ialah konsep pendidikan. Okey. Pada masa yang sama, saya juga mendapati dia membantu saya menjawab persoalan kajian nombor 3. Okey, jadi saya akan pergi kepada sini. Menjawab persoalan kajian nombor 3. Right? Klik. Pada masa yang sama, apabila saya klik sahaja, Atlas AI akan bertanya kepada saya, anda nak berikan sebarang komen untuk memo menjawab persoalan kajian nombor 3 ni? Saya akan letakkan di sinilah persoalan kajian besarkannya. Persoalan kajian nombor 3 ialah apakah impak komputer terhadap pendidikan di sekolah rendah. Okey, contohnya contoh. Jadi persoalan kajian saya ialah apakah impak komputer terhadap pendidikan di sekolah rendah. Jadi saya telah meletakkan dia sebagai memo, sebagai komen terhadap memo ini. Jadi saya akan closekan dia. Save changes. Jadi memo ini telah pun mempunyai komen dia sendiri. Saya just double click sahaja dan dia akan terus membuka apakah komen untuk memo ini. Saya juga ingin memberikan komen untuk konsep pendidikan. Saya right click saja pada code name dan saya edit komen. Apa sahaja berkaitan dengan pendidikan. Okey, save dan close. Manakala untuk quotation ini juga saya ingin memberikan dia komen. Right click pada quotation ini. Apakah kenyataan oleh penulis Smith 2012 tadi, saya ingin mengatakan kenyataan ini perlu disemak semula kerana ia tidak disokong oleh fakta kajian. Besarkan dia. Kenyataan ini perlu disemak semula kerana ia tidak disokong. Apakah pendapat saya ataupun analisis kritikal saya terhadap quotation tadi? Ini ialah komen kepada quotation. Jadi saya akan save dan saya akan close. Alright. Jadi kita dah melihat 3 objek utama yang saya ingin tunjukkan di sini ialah quotation yang telah dihubungkan dengan kod konsep pendidikan dan juga dihubungkan dengan memo menjawab persoalan kajian nombor 3. Saya sekarang ingin membuka network view untuk kod ini terlebih dahulu. Okey. Ataupun saya buka untuk quotation lah, senang. Open network.
Okey, di sini saya akan buka untuk code terlebih dahulu. Okey, code open network. Alright, jadi anda akan melihat saya telah mempunyai satu network view baru di hadapan skrin saya. Okey. Yang mana saya boleh set supaya ia menunjukkan apakah komen untuk kod tersebut, konsep pendidikan. Saya juga boleh membawa masuk quotation, yang mana ini adalah quotation oleh Smith, dan juga saya boleh membawa masuk apakah memo yang telah dihubungkan kepada dia sebentar tadi. Jadi anda boleh melihat untuk satu quotation ini, dia telah mempunyai kod konsep pendidikan, penerangan iaitu komen, dan dia juga telah mempunyai satu memo menjawab persoalan kajian nombor 3 dengan persoalan kajian nombor 3 ni, okey, tadi. Alright, okey. So, selain daripada itu, anda juga boleh membuat output untuk kod tersebut tadi. Jadi, jom kita tengok apakah output untuk kod tersebut tadi. Jom kita buka Code Manager. Alright. Untuk konsep pendidikan, saya mempunyai satu groundedness kerana saya mempunyai satu sahaja highlighting ataupun quotation di sini. Saya akan right click pada kod konsep pendidikan, ambil output dan saya bawa dia ke sini. Okay. Right click pada konsep pendidikan, saya akan ambil output dan saya akan memilih quotation for selected code. Yep. Editor. Okay. Kecil sikit. Alright, supaya nampak. Okay. Terdapat satu, report menyatakan terdapat satu quotation untuk kod konsep pendidikan, iaitu daripada artikel ditulis oleh Smith 2012, yang mana ia mempunyai kod konsep pendidikan dan dia mempunyai memo menjawab persoalan. Jadi ini adalah quotation apa yang saya dah highlightkan. Apakah komen yang saya berikan kepada quotation ini? Kenyataan ini perlu disemak semula kerana ia tidak disokong oleh fakta lain. Selain daripada itu, ia juga dihubungkan kepada memo menjawab persoalan kajian nombor 3. Okay, dimasukkan oleh saya. Okay. Dan persoalan kajian nombor 3 ialah apakah impak komputer terhadap pendidikan di sekolah rendah. Jadi, apakah beza di antara komen dan memo? Komen ialah sesuatu yang berhubung secara eksklusif kepada quotation tersebut sahaja, manakala memo ialah satu objek stand alone secara independen yang boleh berhubung dengan mana-mana objek lain di dalam Atlas TI. Jadi, bila masa nak menggunakan komen, sekiranya anda mempunyai komentari ataupun pendapat ataupun analisis, interpretasi dan pandangan khusus untuk quotation yang anda dah highlight, anda boleh gunakan fungsi komen. Manakala sekiranya anda mempunyai satu stick on note yang stand alone, iaitu memo, yang mana anda dapati anda boleh linkkan dia kepada mana-mana quotation lain ataupun mana-mana objek lain di dalam Atlas CI. Jadi anda sebaik-baiknya menggunakan memos. Sekian dahulu video ringkas daripada saya yang menerangkan apakah beza di antara memo dan komen dalam Atlas TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.